Buletin Didik 7 Mei bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM telah membekalkan jaket keselamatan kepada murid Sekolah Kebangsaan Nangkau Nagan dan Sekolah Kebangsaan Binanon Nabawan Sabah. Pemberian jaket keselamatan terbabit untuk kegunaan murid selepas jambatan gantung menghubungkan penempatan dengan sekolah rosak. Melalui hantaran di Facebook, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin memaklumkan penyerahan jaket keselamatan itu dibuat oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Mistirin Radin. Datuk Dr. Mistirin turut melakukan lawatan ke sekolah terbabit. Ketika ini, murid terbabit menyeberangi sungai untuk ke sekolah menggunakan bot sehingga pembinaan semula jambatan siap. Perkhidmatan bot itu juga ditempatkan di lokasi berkenaan untuk kegunaan masyarakat kampung. 5 jambatan gantung yang menghubungkan 4 sekolah di kawasan itu rosak akibat banjir bulan lalu. Sebelum menggunakan bot, murid-murid menyeberangi sungai, menaiki rakit atau bergayut pada kabel zip line. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menyeru ibu bapa mengambil peluang membawa anak mereka menerima suntikan COVID-19 melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK-KIDS. Melalui hantarannya di Twitter, Khairy Jamaluddin turut mengingatkan PIK-KIDS dos pertama hanya tinggal 8 hari sebelum ditutup pada 15 Mei ini. Tambah Khairy lagi, suntikan imunisasi terbabit boleh melindungi sindrom keradangan, pelbagai sistem pada kanak-kanak, misi dan komplikasi lain akibat jangkitan COVID-19. Sehingga semalam, lebih 1.5 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima vaksin. Setakat semalam juga, sejumlah 894,826 atau 25.2% kanak-kanak daripada kumpulan umur yang sama di Malaysia telah lengkap menerima vaksin di bawah PIK-KIDS. Sementara remaja berusia 12 hingga 17 tahun, lebih 2.8 juta atau 93.1% telah lengkap vaksinasi. Manakala 2.9 juta atau 96.2% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Jawatankuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 Kanak-kanak CITFC sebelum ini mengumumkan pemberian dos pertama di bawah PIK-KIDS hanya akan diberikan hingga 15 Mei. Tiada lagi tawaran dibuat selepas tarikh akhir berkenaan memandangkan permintaan rendah vaksinasi boleh menyebabkan pembaziran vaksin yang tinggi. Selepas tarikh itu, vaksin yang diberikan adalah secara berbayar dan jenis yang diberikan ialah Sinovac. Program PIK-KIDS tidak dapat dipanjangkan kerana melibatkan tarikh luput vaksin penghantaran daripada pengeluar selain terdapat usaha memperoleh lebih banyak ubat antiviral. 40,000 tetamu pelbagai kaum memeriahkan Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Bera yang dianjurkan Perdana Menteri siang tadi. Majlis yang diadakan di Laman Kerayung Bera Pahang itu bermula jam 9 pagi tadi dan tamat jam 4 petang. Datuk Seri Ismail Sabri berkata penganjuran rumah terbuka ini telah menjadi kelaziman beliau sejak tahun 2004 lagi. Bagaimanapun, berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 2 tahun, majlis berkenaan tidak dapat diadakan. Tambah beliau, lebih istimewa majlis pada tahun ini adalah semua juadah dan makanan yang dihidangkan kepada tetamu disediakan oleh penduduk setiap kampung di daerah Bera. Ya, selalu datang. Ya, daripada dia jadi ada, setiap kali ada rumah terbuka, saya datang. Ya. Saja-sajalah hari raya. Kita kira ramai-ramai orang lah. Saya nampak kemeriahannya daripada sebelum-sebelum ini, inilah yang paling meriah sekali. Dan saya nampak jumlah kehadiran pun agak lebih lah daripada yang sebelum-sebelum ini. Saya daripada Bentong datang sini, saya tengok dekat Bera, memang sebagai rumah terbuka Perdana Menteri, orang India, orang Melayu, orang Cina, orang asli, semua kaum berraya. Ini menunjukkan keluarga Malaysia. Meriah, ya, semua bangsa bercampur, meriahkan suasana selama Hari Raya. So, menunjukkan keadaan yang aman damai dan penuh dengan kemasyarakatan, semua berbagai bangsa hidup sekali. Sebanyak 32 gerai dengan 41 menu Hari Raya dihidangkan dan juadah sinonim dengan makanan pantai timur seperti lemang, tapai, rendang, nasi dagang dan laksa lemak disajikan. Selain itu, turut disediakan menu pencuci mulut seperti cendol, aiskrim dan apam balik.
Bersua kembali, jika dahulu dia hanyalah insan biasa, namun Aidilfitri kali ini pastinya memberi kelainan setelah bergelar individu dikenali. Kini bergiat aktif sebagai chef selebriti dan pelakon. Lebaran kali ini bagi Muhammad Haziq Ashraf pastinya memberi 1000 makna apabila meraihkannya sebagai seorang selebriti. Setelah 2 tahun beraya dalam Perintah Kawalan Pergerakan kerana pandemik COVID-19, Aidilfitri kali ini dirasakan begitu bermakna bagi Muhammad Haziq Ashraf 12 tahun. Teruja meraihkan Lebaran tahun ini, Haziq banyak membantu keluarganya, khususnya daripada segi persiapan kuih-muih dalam menjadikan Aidilfitri kali ini luar biasa. Ada yang beli, ada yang buat. Yang banyak kami buat, banyak kami buat. Kami buat tak nenah, semprit, lepas tu lidah kucing, biskut, macam-macam biskut kami buat. Walaupun sudah dikenali, anak sulung daripada dua beradik ini tidak mahu melepaskan peluang meraihkan Aidilfitri seperti kanak-kanak biasa yang lain. Bermain bunga api dan beraya dari rumah ke rumah bersama rakan-rakan adalah satu kemestian baginya, apatah lagi sudah 2 tahun tidak berpeluang melakukan aktiviti itu. Buktinya sebab orang kata pergi beraya dalam kampung ni kan, sambil beraya mereka buat video dengan kami. Satu rumah buat video suruh ucap sama hari raya. Ada lah juga rumah yang tak payah ucap apa-apa, pergi ambil duit raya je. Turut didatangi tetamu luar, khususnya rakan-rakan ibu bapa Haziq pada Lebaran kali ini. Ramai yang tidak mahu melepaskan peluang bersuah foto dengan wartawan cilik ini. Selain itu, beraya sebagai orang yang dikenali tahun ini memberi sedikit kelainan apabila menerima lebih banyak duit raya berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kami dapat duit raya sebab kami kan tak boleh bagi duit raya ke orang besar lagi kan. Orang bagi duit raya kat kami, ada lah juga orang duk melawak. Hai Haziq, hang kan dah banyak duit dah, baiklah kat duit raya sikit kat cik. Orang kata begitu lah, ada lah. Tidak mahu terus menganggap dirinya seorang yang dikenali, Haziq bersyukur dapat meraihkan Aidilfitri bersama keluarga tercinta. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, amat-amat dahsyat. Ni Haziq abang ni, kita nak raya-raya juga. Mas jangan lupa pakai sebab negara kita ni masih ada lagi wabak COVID-19. Okey? Patuhi SOP, okey? Bye. Setiap kali menyambut Lebaran, kanak-kanaklah yang paling murah rezeki. Sesiapa sahaja yang ditemui pasti menghulurkan duit raya sebagai oleh-oleh Aidilfitri. Wajar dijadikan inspirasi 3 beradik dari Kampung Bukit di Kuala Nerang, Kedah menjadikan kutipan beraya mereka sebagai duit tabungan untuk persediaan masa hadapan. 3 beradik itu adalah Nur Ariana Delisha Muhammad Azrim, 9 tahun, Nur Arisa Afrina, 7 tahun dan Nur Damia Ashifa, 4 tahun. Mereka adalah anak kepada pasangan Muhammad Azrim Abdul Aziz dan Nurul Hizamat Isa, masing-masing 33 tahun. Ketika ditanya apa perancangan duit raya diperoleh, ini jawapan spontan diberikan. Banyak ada plastik. Nanti duit tu nak buat apa? Nanti duit tu masukkan dalam bank. Lepas tu nak bina haji apa-apa. Lepas tu untuk kita taruh. Kalau nak pergi mana? Taruh pergi ke mana-mana. Dah banyak dah simpan. Banyak. Difahamkan sejak berusia sebulan lagi, ketiga-tiga beradik itu telah dibukakan akaun tabung haji. Selain duit raya, simpanan turut dilakukan melalui potongan gaji bapanya sebanyak RM10 sebulan bagi setiap seorang. Tabiat menguruskan wang dengan bijak dipupuk daripada awal sebagai melatih mereka dengan sikap berjimat cermat. Dia start pada bapak saya. Bapak saya dengan mak saya yang ajak menabung ni. Start menabung menggunakan tabung haji lah. Kira daripada kecil, mak saya dengan ayah saya kumpul duit raya saya, lepas tu masukkan ke tabung haji. Sampai satu tahap saya dah dewasa, tabung haji saya akan ada nama bapak tau. So nanti akan ditukar kepada nama, bila kita dewasa dia akan tukar pada nama kita sendiri lah. So kita boleh guna duit tu untuk masa depan, macam pelajaran. Cakap siap-siap kat mereka, kata duit ni tak apa, mama simpan dalam bank. Nak beli apa-apa minta guna duit abah lah, guna duit mama ke duit abah, macam tu lah. Dia pun macam tu lah, dia pun faham lah. Sebab dia berkata kecil, dia kami dah ajak macam tu.
Berbeza dengan make-up biasa yang berperanan untuk mencantikkan seseorang individu, seni solekan ini dibuat untuk mencipta ilusi pada tubuh atau wajah. Misalnya untuk kelihatan melecur, cedera parah atau berusia. Tidak hanya itu, solekan jenis ini juga dapat menukar seseorang menjadi hantu, raksasa, alien dan pelbagai watak fantasi yang diingini. Kerjaya pilihan minggu ini mendekati profesion juru make-up kesan khas. Bukanlah satu kerja mudah untuk menjadikan solekan watak menampakkannya hidup. Reza Syafiq Zainal Rashid yang berpengalaman membuat kesan khas lebih 20 filem sepanjang 14 tahun berkecimpung dalam dunia ini berkata tata rias kesan khas adalah jauh berbeza dengan make-up biasa. Ini kerana make-up normal kebiasaannya lebih tertumpu kepada menata rias wajah untuk kelihatan cantik dan tidak memerlukan hasil yang berlebihan berbanding solekan kesan khas yang agak ekstrim sehingga mampu menenggelamkan wajah asal pelakon. Saya selalu tengok cerita-cerita Hollywood di mana diorang banyak buat efek yang kita macam fikir, uish, macam mana dia buat tu? Jadi kita nak tahu macam mana dia buat. Jadi kita belajarlah, kita cari oh macam ni dia guna ni, dia guna ni, so kita tahu. Lama-lama kita tahu dan kita boleh buat dekat Malaysia, dekat industri Malaysia ni. Jadi sekarang di sinilah saya dengan tim-tim saya semua. Lebih mengujakan, anak jati Kuala Lumpur ini mendalami bidang solekan kesan khas apabila beliau menjalani latihan praktikal bersama pakar kesan khas yang terkemuka dalam bidang ini iaitu Ella Sandra. Tidak pernah mendapat pendidikan formal mengenai kerjayanya itu, Reza banyak mempelajari teknik-teknik solekan khas melalui YouTube. Ada juga teknik-teknik yang dicipta menerusi eksperimen sendiri. Contohnya, penghasilan darah tiruan menggunakan mentega kacang. Degree saya adalah culinary, masak. Dia lari sikit tapi saya cuba bidang baru lah. Tapi rezeki dekat efek makeup juga, jadi saya teruskan je lah efek makeup sampailah sekarang. Bukan nak cakap degree yang saya belajar tak guna. Ada juga pasal masakan saya boleh adapt dalam efek saya. Contohnya pasal darah tadi, darah peanut butter coklat tu. Siapa terfikir nak buat macam tu. Jadi bolehlah kita gunakan ilmu daripada degree saya tu. Kita cuba dapatkan satu baru untuk yang edible, yang boleh dimakan, efek yang boleh dimakan. Kalau macam daging, untuk daging mentah kan, kita boleh buat dia guna fondant. Kita boleh nampakkan macam sebiji daging, boleh gigit, boleh makan, boleh telan, tak ada masalah. Selain kajian yang mendalam, proses penghasilan sesuatu imej itu turut memerlukan daya kreativiti dan imajinasi yang tinggi. Dengan adanya solekan ini, ia membolehkan pelakon diubah menjadi pelbagai rupa bentuk seperti yang diingini jalan cerita sesuatu naskah supaya penonton lebih mempercayai karakter yang dibawa. Okay, macam sekarang untuk karakter yang sekarang dibuat ni, dia adalah sejenis syaitan, lebih kuranglah syaitan. So siapa pernah nampak syaitan? Itu pun satu masalah, tu persoalan tu. Bila kita bertanyalah pada orang-orang yang kononnya pernah nampak ni, kita cuba ambil lakaran dia. So kita cuba, okey macam ni, kita cuba dapatkan. Tunjuk director macam mungkin kita tambah sini sikit, kita tukar sini sikit. Okey, tak apa, kita tukar. Sebab baru design tak ada masalah. Bila dah sculpt ni, baru dia dah start, tak boleh nak tukar sangat dah. Biarpun kos yang tinggi diperlukan untuk memulakan karier sebagai juru solek kesan khas, Reza berharap kerjaya sebagai juru make-up kesan khas di negara ini dapat berkembang luas seperti penerimaannya di luar negara. Bahayanya mengenai perang. Dalam kes terbaru di Ukraine misalnya, bangunan sekolah antara yang menjadi sasaran berdilan. Misalnya di sebuah sekolah di wilayah Donetsk, timur Ukraine ini, wakil stesen televisyen CGTN mendapati bangunan sekolah rosak teruk.
Keadaan ini dipercayai kerana kedudukannya yang terletak di bahagian depan dalam pertempuran di antara tentera Rusia dan Ukraine. Sebuah bangunan 5 tingkat yang terletak bersebelahan turut musnah sebahagiannya. Menurut wakil stesen televisyen berkenaan, bangunan sekolah ini pernah menjadi tempat persembunyiannya daripada Berdilan beberapa hari lalu. Beliau mendapati bangunan sekolah ini menjadi rebutan di antara tentera gerila dan tentera Ukraine. Ini kerana ia sesuai untuk dijadikan tempat menyimpan senjata api dan bahan letupan. Kedudukannya yang agak tinggi serta tingkapnya yang diperbuat daripada kaca membolehkan sekolah ini digunakan untuk kerja pemantauan. Malah ia juga dipercayai digunakan sebagai penginapan sementara oleh pihak tentera. Pelik tapi benar, burung di United Kingdom bertelur lebih awal pada musim bunga. Setidak-tidaknya itu antara dapatan saintis dalam kajian mereka di Wytham Woods berdekatan University Oxford. Dalam sesetengah kes burung yang dipantau, mereka bertelur sebulan awal. Malah ada sesetengah burung itu sudah pun sibuk memberi anak mereka makan. Bagaikan suatu keajaiban, ulat bulu juga semakin banyak yang bertelur awal. Ini sekaligus memberi peluang kepada burung-burung untuk mencari makan. Tambahan pula, pucuk pokok oak juga bertunas awal pada musim bunga kali ini. Dan ini turut menjadi salah satu sumber makanan kepada burung-burung itu. Ikon fashion terkenal Vera Wang dijadikan inspirasi bagi koleksi terbaru patung Barbie. Menurut Metal Inc., koleksi The Barbie Tribute itu meraikan tokoh berwawasan dengan sumbangan luar biasa yang membentuk dan memberi impak kepada budaya. Pakaian patung Barbie tersebut diinspirasikan daripada koleksi Ready to Wear Wang pada 2017. Setiap kotak turut disertai biografi pereka fashion berusia 72 tahun itu. Wang menempa nama di industri fashion antarabangsa dengan rekaan fashion memukau dan menjadi pilihan golongan elit dan selebriti. Pernahkah anda mengalami keadaan yang mana anda menggunakan sponge untuk membasuh pinggan dan sponge anda tidak menyerap air? Okey, ini ada kaitan dengan keporosan dan ketelapan sponge itu. Apakah maksud poros dan apakah maksud ketelapan? Okey, poros merujuk kepada rongga-rongga di dalam sponge dan telap pula merujuk kepada sambungan di antara rongga-rongga tersebut. Apakah kaitan ini dengan syarikat minyak dan gas seperti Petronas? Minyak petroleum sebenarnya berada di dalam batuan dan bayangkan sponge anda tadi adalah batuan dan air di dalam sponge itu adalah minyak petroleum. Jadi, keporosan dan ketelapan sesuatu batuan boleh memberitahu kemungkinan adanya minyak petroleum di dalam sejenis batuan. Kelaporan Sukan Si Hanoi, skuad bola sepak bawah 23 tahun memulakan saingan kontingen Malaysia menentang Thailand jam 8 malam ini. Di atas kertas memang satu perlawanan sukar buat pasukan kendalian Brad Maloney dengan reputasi Thailand selaku juara 16 kali. Selain Thailand, turut mencabar Malaysia dalam kumpulan B ialah Singapura, Kemboja dan Laos. Sementara itu, juara bertahan tuan rumah Vietnam memulakan saingan kumpulan A mengalahkan Indonesia dengan 3-0. Pada satu lagi perlawanan kumpulan A, Filipina mudah menewaskan Timor Leste 4-0. Semangat pemain Vietnam nyata tinggi diiringi sokongan ribuan penyokong sendiri. Tanpa gol pada separuh masa pertama, Vietnam mula membuka jaringan apabila Nguyen Thanh Linh menampan masuk hantaran Lee Van Do. 20 minit kemudian, minit ke-74, gawang Indonesia robek lagi. Kali ini menerusi gol oleh Do Hung Dung. Lega palang menjadi penyelamatnya, kegembiraan Indonesia tidak lama. Disusuli percubaan oleh Lee Van Do, gawang Indonesia bolos lagi. Vietnam menang 3-0. Pada satu lagi perlawanan kumpulan A, Filipina menepati ramalan mudah menjinakkan Timor Leste. Meskipun membuka jaringan seawal minit ke-10, menerusi Christian Magron Rontini, Filipina mula terasa bahang saingan sengit Timor Leste selepas itu.
asakan pantas Filipina selepas rehat menyaksikan jaringan kedua terhasil menerusi Dennis Chung pada minit ke-56 ketika Timor Leste terus memberi saingan. Filipina menambah 2 lagi gol dalam tempoh 4 minit. Jovin Bedic menjadikan kedudukan 3-0 pada minit ke-78 disusuli jaringan Oskari Kelkonen pada minit ke-82 untuk keputusan muktamad kemenangan 4-0 Filipina sekaligus mendapati kumpulan A mengatasi Vietnam. Ke perkembangan bola sepak Liga Super, Negeri Sembilan FC NSFC kini di tangga teratas selepas menundukkan Sarawak United. Nasib berbeza buat Kedah Darul Aman FC, KDA-FC. Pasukan elit itu tewas lagi kali ini di tangan Melaka United. Bertandang ke Stadium Negeri Kuching, Negeri Sembilan FC dikejutkan jaringan Sarawak United menerusi tandukan Boris Kok pada minit ke-51. Negeri Sembilan menyamakan kedudukan 11 minit kemudian hasil sepakan penalti Harold Guland. Jaringan Guland nyata menyemarakkan asakan Negeri Sembilan dan hasilnya minit ke-69. Penyerang import dari Brazil Matheus Alves melakukan gerakan solo untuk gol kemenangan pasukan pelawat. Negeri Sembilan yang kekal dengan rekod tanpa kalah selepas 6 perlawanan naik ke tangga teratas Liga dengan 14 mata. Sarawak United pula selepas 7 perlawanan berada di zon penyingkiran dengan 4 mata. Sementara itu, Kedah Darul Aman FC turut gagal memanfaatkan aksi di arena sendiri apabila tewas kepada Melaka United. Bermula baik, anak buah Aidil Syahrin Sahak membuka jaringan pada minit ke-20 menerusi Ronald Ngah. Bagaimanapun, jaringan itu tidak bertahan lama apabila penyerang Melaka United, Ifidayo Olusegun, menjaringkan gol penyamaan 3 minit kemudian. Kedah sekali lagi di depan hasil jaringan penyerang kebangsaan Syafiq Ahmad pada minit ke-36. Bersambung babak kedua, pelawat sekali lagi bangkit menyamakan kedudukan, kali ini melalui Emmanuel Oti minit ke-78. Ifidayo meledak lagi apabila menanduk masuk gol kemenangan Melaka United pada minit-minit akhir permainan. Ini kemenangan kedua berturut-turut Melaka United selepas 6 perlawanan dan kini berada di tangga ke-8 dengan 7 mata. Sementara Kedah yang sebelum ini tewas 0-4 kepada Sabah FC di tangga ke-4 dengan 12 mata. Visual sekitar rumah terbuka Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri di kawasan Parlimen Bera yang diwakili beliau mengakhiri buletin didik malam ini. Kepada yang tidak berkesempatan, esok Perdana Menteri dan jemaah menteri akan mengadakan rumah terbuka di kediaman rasmi Perdana Menteri di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Semua dijemput hadir. Yang penting, jaga jarak. Dengan itu, saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam hormat.